Kadang yang kita dengki tu mak mentua sendiri. Kadang yang kita dengki tu ipar duai kita. Kadang yang kita dengki adik-beradik yang duduk satu rahim sama dengan ibu kita. Kadang yang kita dengki kawan-kawan pejabat, jiran tetangga kita. Maka kalau kita tak buang hasad dengki ni, sahabat-sahabat dirahmati Allah, dan saya pilih tajuk ini kerana saya khawatir ramai sangat yang beramal ibadah mendakwa dirinya super solehah, tapi diri sendiri tak dibersihkan daripada hasad. Rasa sakit hati apabila orang mendapat kesenangan atau kemuliaan dan kemuliaan itu hilang daripada orang itu. Dia mengharapkan kesenangan, rezeki, kemuliaan orang tu hilang. Dan lebih dahsyat lagi, dia nak kemuliaan, rezeki orang tu pindah kepada kita. Pasal apa? Dia dapat, kenapa aku tak dapat? Inilah dengki. Biasa berlaku dalam hati kita kerana kita manusia biasa. Kadang yang kita dengki tu mak mentua sendiri. Kadang yang kita dengki tu ipar duai kita. Kadang yang kita dengki adik-beradik yang duduk satu rahim sama dengan ibu kita. Kadang yang kita dengki kawan-kawan pejabat, jiran tetangga kita. Sahabat, ada sebesar zarah ni kita nak buang sungguh-sungguh. Sebab kalau kita tak buang, maka tak layak kita ke syurga Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membayangkan kepada kita bagaimana kejinya sifat hasad. Lalu katanya Nabi SAW, hasad itu memakan, yakni membinasakan kebajikan. Duk buat kebajikan, tadi je Ustazah sebut berapa dah. Saya bangun tahajud Ustazah, sambung taubat, sambung hajat, tutup witir, baca Quran, tunggu subuh. Sesudah azan subuh saya terus 2 rakaat sebelum fardu subuh. Menunaikan fardu subuh, berjemaah lagi, sambung bacaan Al-Quran selepasnya, kemudian berduha, datang ke sini jadi isteri yang menyediakan hidangan untuk suami, untuk anak-anak. Banyak dah pahala yang saya buat. Sampai ke jam 10 pagi ni saja berapa pahala kebajikan dah kita buat. Tapi sahabat-sahabat sampai kat tempat parking, nampak kereta siapa tu? Tu jiran kau dah tu, baru semalam kereta baru dia keluar. Pasal apa tukar kereta baru lagi? Bukan tahun lepas dah tukar ke? Kan sahabat dirahmati Allah. Duk susah tengok orang senang ni. Patut kita, ya Allah Kak tahniah. Besok kalau saya tahu saya tak datang dengan kereta, saya tumpang kereta akak. Kurang-kurang dapat saya merasa kereta besar walaupun kereta saya masih kecil. Next time tumpang. Boleh Kak? Boleh, akak suka je. Akak beli ni pun nak share-share dengan jiran-jiran juga. Kan Masya Allah, tabarakallah. Dia bahagia, kita bahagia. Tapi sahabat-sahabat dirahmati Allah, bila dia bahagia, kita tak bahagia, itulah dengki. Dan ini akan membinasakan kebajikan sebagaimana api memakan, yakni sebagaimana api membakar. Bila jumpa dengan Allah, mana pahala solat aku, mana pahala sedekah aku, dah habis, dah dimakan oleh sifat dengkimu. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, saya baca ni cukup ngeri. Ya Allah, aku nak syurga, amalan aku tak banyak mana, tak mampu aku nak tiru sahabat-sahabat Nabi dan para Rasul masuk ke dalam syurga dengan penuh kesungguhan. Aku tak mampu ya Allah. Mereka solat sampai bengkak-bengkak kaki. Mereka ya Allah sedekahnya sanggup habis, anak isteri tak ditinggalkan harta. Abu Bakar bila ditanya, apa yang ku tinggalkan kepada anak-anakmu? Cukuplah Allah dan Rasulnya. Hartanya tak ditinggalkan untuk anak-anaknya, habis untuk perjuangan agama Allah Subhanahu wa taala. Kita adakah bersedekah sehebat Abu Bakar? Sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita pernah ke diuji seperti mana para rasul? Kita tak mampu meniru bagaimana hebatnya amalan mereka. Tapi kalau kita mampu, sahabat-sahabat dirahmati Allah, untuk buang rasa dengki ni, sebab kita tahu dengan ada dengki sebesar zarah ni aku takkan ke syurga, maka inilah manusia yang paling hebat di sisi Allah. Sebab tu ketika Nabi SAW memberitahu kepada himpunan para sahabat, saat gini akan ada seorang lelaki yang dijamin syurga. Kita kalau Nabi cakap macam tu, mesti kita nak tahu siapa ni. Adalah seorang hamba Allah ni yang ikut lelaki tu balik ke rumah. Malam pertama dia tengok tahajudnya biasa je. Malam kedua dia tengok amal ibadahnya lain, biasa je. Dalam hati kata, aku rasa aku lebih banyak ibadah berbanding dia. Tak puas hati ni. Pasal apa? Nabi kata dia ni calon syurga. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, dia pergi tanya dekat orang tu, macam mana Rasulullah boleh kata engkau ni si ahli syurga? Apa amalan kau? Dia kata macam yang kau tengok lah, tak ada lah hebat mana. Tapi tak ada lah tak sembahyang subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Yang Allah kata wajib tu dia tetap buat. Tapi makna amalan ni biasa-biasa macam amalan kita juga.
Tapi apa yang dia bagi tahu pada sahabat ni, setiap pagi dia bangkit, dia keluar daripada rumah, dia akan bagi tahu dengan hati dia, aku tak nak dengki dengan orang. Jangan singgah sebesar zarah perasaan dengki pada orang. Ya Allah, kita baru keluar nak sidai kain, intai cat baru, langsir baru pula. Jalan sikit sahabat dirahmati Allah nampak lain. Balik kampung pasal apa pula, ipar aku yang pemalas ni pula. Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita tahu itu hati kita. Jadi wahai pemilik hati yakni kita, apa khabar dengan hati kita sekarang? Kalau ada rasa tak senang dengan senangnya orang lain, berhati-hatilah dan minta dengan Allah, jangan mati dulu aku ya Allah. Kalau aku mati dengan hati yang macam ni, memang tak adalah peluang untuk ke syurga Allah.